Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamarul dan saya merupakan remiser dengan M+1 Semaju dan juga trainer untuk teropong bursa. Jadi hari ini saya nak bercerita sikit pasal satu trading strategi yang simple yang dinamakan trading strategi menggunakan moving average. Dan juga saya nak tunjuk sikit lah macam mana saya gunakan trading strategi ini dekat trading view. Jadi siapa yang belum ada trading view boleh daftar dekat bawah. Saya ada link, sediakan link untuk korang daftar account free. So kita tengok kat sini, saya punya chart layout dah ada siap-siap moving average 10 dekat sini. Jadi siapa yang nak tahu macam mana nak guna trading view ni, boleh tengok siri video saya yang lain boleh tengok dalam playlist nanti. Moving average 10. Jadi secara asasnya bila trading strategi yang menggunakan moving average, bila price duduk atas pada moving average, buy. Bila harga duduk bawah pada moving average, sell. Jadi asas dia dua tu saja. Jadi dia provide satu confirmation yang sangat kuat, atau dia ada sama ada yes ataupun no saja. Dia bukan ada tengah-tengah macam nak beli ke tak, nak beli ke tak. Dia signal untuk moving average ni sama ada yes ataupun no. So ini yang membuatkan saya sangat suka dengan trading strategi yang menggunakan moving average. So sekarang ni bila kita tengok pada 25 hari bulan, price dah cross atas pada moving average. Let's say kita beli pada harga kat sini, kita nampak kan tu ni pada 25 hari bulan kita nampak price dah duduk atas pada moving average. So kita boleh beli ataupun kita beli sebelah petang lah. Kita dah nampak petang, kita tengok balik sebelum habis kerja tu dalam pukul 4.30 kita tengok, oh ni harga counter ni dah duduk atas pada moving average 10. So kita boleh consider untuk beli jadi kita counter ni kita tengok, kita beli sebelah petangnya. Let's say masa dia closing lah, kita beli harga around lebih kurang pada harga 43 sen. Pada hari ni 43 sen. 25 Mac pukul 4 dah lebih kurang macam tu. Lepas pada tu kita tengok besoknya dia turun lagi Jadi rule, ingat rule moving average ni, selagi harga duduk atas pada moving average, kita buy ataupun kita hold, dan bila dia cross bawah pada moving average, kita sell. Jadi 1, 2, 3 hari ni dia menurun sampailah last hari keempat tu baru dia buat kenaikan balik. Jadi bila kita tengok sini, kita punya rule untuk cut loss lebih kurang dalam 37 sen lah kita set kan. So maknanya kita entry 43, kita boleh set kita punya cut loss dekat 37 sen. 37 sen lebih kurang dalam 6 sen lah. Jadi kita tengok dekat sini, kalau swing trading strategy biasanya dia akan risk reward dia antara 1 ke nisbah 2 ataupun 1 nisbah 3. Yang ni yang biasa orang pakai lah. Ada setengah orang dia tak pakai nisbah ni, dia terus swing selagi harga duduk atas pada moving average, dia terus swing. Jadi kita tak kisah pakai mana-mana pun, apa cara yang sesuai untuk anda, sila gunakan cara tu. Sebab individual trading system akan berbeza ikut personal preference, ikut diri kita sendiri. Jadi saya share kat sini, selagi harga duduk atas pada moving average 10, ni asas dia, kita hold. So kalau ikutkan sini, risk reward ratio dia, kalau kita ambil 1 hingga 2, maknanya kita risikokan 6 sen. 6 sen kita risk, kita target untuk gain 12 sen. Jadi kalau kita dah masuk dekat sini kat harga 43, kita boleh jual, kita campur dengan 12 lebih kurang dalam harga 55 sen kalau tak silap saya. So dah capai target kat sini. So kita beli dekat sini dan kita boleh jual dekat sini. Itu trading system, maknanya dia ada rule entry dengan exit. Kalau kita tak nak guna risk reward ratio, kalau ni baru 1 to 2. Kalau kita nak guna 1 to 3 risk reward ratio, maknanya 1 nisbah 3. Jadi dia punya target dia dekat 61 sen. Kita tengok 61 sen lebih kurang dekat sini, masih lagi dapat capai target. Kat sini ataupun sinilah. So ni 1 nisbah 3. Jadi trading strategi ni kita boleh ada entry point dan kita boleh ada target kita nak guna nisbah, ataupun kita nak hold selagi dia duduk atas pada moving average 10. Jadi kalau kita nak guna yang cara yang last kali ni, kita nak jual bila price duduk bawah pada moving average 10,
kita boleh jual dekat area sini, sama ada last price dekat sini, highest price hari tu 58 sen, ataupun kita nak sell on open 56 sen, ataupun kita nak sell on closing 55 sen. Jadi apa-apa pun kita beli dekat 43, kita boleh jual dekat lowest ni 55, so kita dapat lebih kurang 13 sen. 15 sen, dan last kali 58 ni 15 sen. Jadi swing trading strategy memang macam ni saja. Dia simple trading strategy, simple style. Sama ada dia bagi signal yes ataupun no. Okay. Okay, sebelum kita tengok group VIP, kita tengok dulu contoh-contoh lain. So kita tengok this one ni macam mana keadaan dia. Okay, macam ni kita tengok ni price duduk atas pada mula-mula duduk atas pada moving average 10 dekat area sini. Nampak tak? Okay, area sini price duduk atas pada moving average 10. So kita boleh beli dekat area ni. Mana-mana lah kita nak beli harga 73 sen boleh, kita nak beli harga 78.5, kita nak beli harga 71. Dekat sini ialah area entry sebab dia baru saja melintas pada moving average 10. Jadi kita boleh tengok selagi harga duduk atas pada moving average 10, ini close baru sikit ataupun pada moving average 10. Jadi kita tak perlu jual lagi, kita tak perlu rushing lah. Maybe kita boleh set cut loss kita 1 ataupun 2 sen di bawah pada moving average macam tu. Okay, so kita boleh write saja kat sini. Ini moving average pada masa tu 99. Kat sini 96. So di sini kita boleh jual lah. Kalau kita berani kita boleh hold lagi. Kita ambil kita combine trading strategy kita dengan support and resistance. So kita boleh ambil support kat level ni. So selagi price tak break support tu, kita boleh juga guna. Kita boleh hold lagi ya. So kita tengok selagi dia naik, selagi dia duduk trending ataupun duduk keep breaking market structure dia, keep breaking making new high. So kita boleh target kat sini dah sampai 167. Okay, so ni trading system yang simple. Contoh lain kita tengok MRCB. Okay lah, MRCB sama. Okay, kita tengok moving average ni price cross above moving average. Okay, lepas tu kita write saja daripada harga tu, kita belilah katalah last closing tu pukul 26 hari bulan, kita beli pada harga 37 sen last price kat situ. So lepas tu kita write saja sampailah harga kat sini, maybe last lah ni 47. So kita gain 10 sen kat situ. 10 sen ni maknanya daripada sini 37 sampai 47 dekat sini last price, bila price cross above ataupun below moving average 10. Jadi kita dapat 10 sen kat sini. Kita biasanya saya recommend beli 100 lot minimum. Okay, jadi kalau 100 lot tu maknanya kita dah dapat RM1000 10 sen daripada sini 26 hari bulan sampai 21 April, lebih kurang dalam sebulan. So kita dapat saya rasa 30% lah kot. Okay, satu daripada 10 sen daripada 37. Cuba tekan kita tengok 10 sen 10 bagi dengan 0.37, lebih kurang 27%. Okay, so tu 27%. Tengok sini ada tools, kita buy dekat sini 37, jual area sini 27%, dan kita punya cut loss bawah pada moving average 10. So kita tengok sini, ini dah 27% gain. So kita nampak 27%. Okay, so ni kita cara yang simple lah, kita nak guna moving average. Kita tengok lagi satu contoh, saya rasa eForce kot. Ada banyak contoh ni sebenarnya, dan kita boleh explore sendiri. Ini trading system yang paling simple. Okay, kita tengok kat sini price dah close above moving average 10. Okay, pada 31 March ataupun 1 April dekat sini. So selagi harga duduk atas pada moving average 10, swing saja, kita buy and hold. Okay, kat sini ada satu dia cross below, ini dia cross below moving average 10 dan dia naik balik. So kita boleh hold. Kalau ikutkan counter ni, kita boleh hold selagi dia naik. Okay, maybe dia akan naik terus lagi macam ni. Ni moving average memang maybe akan bergerak macam ni. So bila price dah duduk bawah pada moving average, baru kita jual. Okay, jadi kat sini ni kita eForce ni kita beli 29 sen, dan sekarang ni harga 55 nah, dah 100% lah ni, ataupun dah dekat lah, maybe 80% untuk kita punya gain dekat sini.
Okay, so tu saya tunjuklah trading strategi yang kita guna pakai moving average. Jadi kita buka kita punya group VIP, saya nak tunjuk. Maybe cuba kita tengok ni yang VIP bulan April. Kita tengok swing trading. Okay, ni contoh ni Caprice nampak bullish. Ni saya bagi dalam kita punya group VIP hari tu. Caprice nampak bullish, potential intraday dan swing entry pada ni berapa bulan ni? 22 April. So kita tengok counter Caprice. Okay, 22, 16. Okay, kat sini. So kalau kita tengok kan, rule dia sama rule dia maintain. Kat sini okay, 22 April kat sini. Saya bagi tahu okay, 22 April 22 April pukul 9.30 pagi nampak bullish, potential intraday dan juga swing. So maknanya intraday ni saya ada cara kita baca lah macam mana kita nak buat intraday. Tapi saya bagi tahu ini adalah signal untuk intraday dan juga swing. So harga semasa ialah pada 33 sen. So harga semasa 33.5 lah. Okay, support dia dekat 32 sen. Jadi maknanya kalau harga turun bawah pada intraday support 32 sen tu kena cut loss. Jadi lagi satu saya beritahu sini, swing support ialah pada 29 sen. So kalau harga turun pada 29 sen memang kena cut loss. Okay, jadi siapa yang intraday hari tu memang dia dah boleh dapat daripada sini 33 sampai 37 sen. Okay, siapa yang swing pula dia akan beli dekat area sini dan sampai sekarang ni dia masih lagi hold. Okay, kalau ikut ini rule yang paling simple lah. Kalau dalam grup VIP boleh tanya saya, biasanya saya akan recommend lah kat mana kita nak jual. Maybe dekat area-area kat atas ni ada possibility untuk kita jual harga RM1 lebih. Kita beli harga 33 sen sampai harga 101 dengan satu, kalau tengok gan square of 9 101, 106, 111. So ada banyak cara yang kita nak tengok macam mana kita nak take profit. Okay, jadi dekat sini ni ini memang swing trading strategi yang paling simple dan sangat berguna. Yang penting sekarang ni sebenarnya ialah pemilihan counter. Jadi pemilihan counter ni memang saya share dengan saya punya student dalam sesi coaching BSTC yang saya buat tiap-tiap bulan. Biasanya ada 2 atau 3 sesi coaching tu. Saya akan cerita macam mana kita nak pilih counter-counter yang betul, counter-counter yang bagus, counter-counter yang baik. Bunyi trading strategi ni memang dah proven. Bukan saya yang cipta, tapi satu dunia dah tahu trading strategi ni. Jadi yang susahnya sekarang ni untuk kita pilih counter. Okay, jadi dia tak boleh nak pilih sebarang counter. Okay, kalau kita pilih sebarang je memang benda ni tak jadi. Okay, so kalau kita beli counter yang bagus, kita beli counter yang trending, kita beli counter yang cukup syarat-syarat dia, insya-Allah benda ni akan berhasil. Okay, 16. Okay, kita tengok ni. 16 saya bulan 4 Rubrex intraday breakout 97.5, support 95 dulu. Okay, tengok counter Rubrex. Okay, kat sini berapa bulan? 16 saya bulan 4. Okay, kat sini. Okay, jadi bila kita tengok benda yang sama, saya bercerita. Okay, kita entry pada, kita tengok current 97.5, support 95. Okay, jadi kalau siapa yang dah tahu basic intraday ni, basic swing trading strategy, kita dah boleh, tak payah siapa-siapa guide lah. Maknanya kita dah jumpa counter tu, kita boleh swing saja. Kalau siapa yang macam belum mahir lagi, boleh contact saya lah untuk join group VIP ataupun untuk kita schedulekan sesi coaching. Saya akan ajar secara detail lah macam mana kita nak pilih counter. Okay, jadi kat sini saya beritahu 97.5. Okay, sini. Dan kita tengok kita punya highest point yang kita gain hari tu untuk swing trading ni ialah pada
Ini ekstrim lah. RM2. Okay, so itu highest point. Dan kita punya risiko ialah kita tengok setakat dia turun pada moving, bawah pada moving average 10. So kat sini kita risikokan lebih kurang dalam 14%. Kat ni kalau kita ambil swing kita jauh sikit lah. Okay, tapi kita punya gain ialah sebanyak 150%. So ni kita risikokan risk kita 14 ataupun 15% dan kita punya potential gain selalunya lebih lah, 20, 30, 40%. Macam case ni sebab counter ni ialah counter yang related to apa orang kata medical ataupun healthcare punya sector, jadi dia akan nampak macam ni lah. Okay, dia kita boleh dapat 100%. Okay, so next cuba tengok counter apa lagi ni. Contoh ni lagi satu, D-Sonic. Mana saya bagi tahu sini, D-Sonic potential swing current 75 sen, swing support 69 sen, dan kalau nak buat intraday support dia dekat 73. Okey, current 75 sen. D-Sonic 31 hari bulan. Okey, D-Sonic 31 hari bulan. Okey, ni dia. Okey, kita tengok balik D-Sonic. Okey, ni 31 hari bulan ya. 31 hari bulan pukul 9.30. So dekat sini, yes, 75 sen. So kita tengok pukul 9 pagi dah bagi tahu. Ini ada potential intraday. Potential intraday dekat sini. Dan boleh intraday kita target 1 ataupun 2 sen saja. Tak boleh nak target tinggi-tinggi, kecuali lah kalau ada extraordinary punya demand, baru dia akan naik lebih banyak. Okay, so kat sini 75 awal pagi kita dah beli. Dan siapa yang dah tahu ataupun dah faham macam mana nak buat intraday tu, dia akan siapa yang dah terus faham macam mana nak buat swing trading, boleh terus boleh terus swing saja. Okay, kalau nak swing terus daripada sini harga 73 kan, 75, support dia 73 sen, dan selagi harga duduk atas pada moving average 10 dah boleh hold. Jadi kat sini ni kita pakai market structure lah. Kita nampak ada satu ataupun dua, satu support level dekat sini. So selagi dia duduk atas pada market structure pun kita boleh hold ya. Kalau tak, kita boleh cut loss ataupun jual kat sini. Kita beli harga 75, jual pada harga 98 sen. Bukan tak ada untung kurang je. So next, bila harga dah kembali semula duduk di atas pada moving average 10, beli semula. Jadi untuk trading strategi yang macam ni, korang hanya perlu ada 5 ataupun 10 counter saja. Okay, 5 ataupun 10 counter yang memang korang dah watch list. Lepas tu kalau dia duduk bila kena syarat yang nak buat swing trading, terus beli saja dan hold counter tu. Okay, kalau dia tak jadi, sell, beli counter yang seterusnya yang dalam list korang tu, 5 ataupun 10 tu. Jadi kalau macam ni sekurang-kurangnya bila korang buat macam ni, tak perlu tak ada korang boleh fokus pada 10 saja list yang counter yang korang ada. Lepas tu boleh kurangkan distraction. Maknanya kalau siapa duk cakap counter ni, counter tu yang banyak tengah nak naik ke, tengah hot ke apa ke, korang boleh ignorekan. Cuma fokus pada 10 counter yang ada dalam tangan ni. Okay, 10 counter yang watchlist ni boleh fokus. So kalau macam tu boleh buat macam ni kan, InsyaAllah semua kita akan profit lah. Okay, jadi kalau benda tu tak jadi, dah close bawah, sama ada take profit ataupun cut loss, go to the next counter. Kita cari lagi counter yang mana yang seterusnya yang tengah nak naik. Okay, jadi kita duk rotate macam ni ya, mesti, bukan nak kata mestilah, tapi insyaAllah adalah peluang untuk buat profit dalam kita punya market. So itu saja saya nak share hari ni. Kalau ada siapa yang nak buka account CDS ataupun nak join sesi coaching yang saya anjurkan, ataupun saya ada satu lagi support group yang kita boleh subscribe bulanan, boleh contact pakai number dekat bawah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.